Assalamualaikum. Kumpulan kami ingin bercakap tentang etika dan peradaban Barat dan Eropah. Kumpulan saya terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu saya, Darwish, Zafrul, Hafa, Hadi, Syafika dan Arfa. Peradaban Barat dan Eropah telah melahirkan sejumlah prinsip etika yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum dan nilai-nilai sosial di seluruh dunia. Namun, dalam konteks ini, etika juga menuntut tanggungjawab dan kebebasan berbicara tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau menghina kelompok tertentu. Etika Barat dan Eropah dalam menangani ucapan berusulkan kebencian iaitu hate speech. Ia melibatkan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap individu dan kelompok yang ramai. Masyarakat juga harus menciptakan norma-norma yang mengajarkan toleransi, penghargaan terhadap perbezaan dan tanggungjawab dalam berbicara. Dengan cara ini, boleh melibatkan pendidikan masyarakat tentang bahaya ucapan berunsurkan kebencian serta penguatan undang-undang yang melindungi individu dari diskriminasi. Bagi pembentangan seterusnya, saya beri kepada Hafa untuk menerangkan objektif kami. Terima kasih Darwish. So bagi objektif kajian ini dijalankan bagi yang pertama memahami etika dan peradaban Barat dan Eropah di kalangan orang Eropah, iaitu nilai-nilai norma sosial dan perkembangan budaya di wilayah tersebut. Kedua, menghuraikan kaitan agama dalam pengaruh etika dan peradaban Barat dan Eropah, iaitu kaitan antara agama, etika dan peradaban di Barat dan Eropah yang menjadi fokus pada kajian ini. Selain itu, kajian ini juga untuk mengetahui pengaruh etika dan peradaban Barat dan Eropah terhadap dunia. Ketiga, kaitan dan persamaan etika Barat dan Eropah, iaitu etika Barat dan Eropah yang mempunyai banyak kaitan dan persamaan ianya disebabkan oleh sejarah silam mereka dan perkembangan budaya yang berkait. Terdapat beberapa nilai dan prinsip etika yang umumnya diiktiraf dan dihormati di Eropah. Objektif yang keempat, etika dan peradaban Eropah pada zaman dahulu dan sekarang. Dan objektif yang kelima, akhir sekali, pengaruh etika dan peradaban Eropah kepada dunia. Seterusnya, saya ingin membentangkan permasalahan kajian yang digunakan dalam kumpulan ini, iaitu isu-isu. Yang pertama, pemahaman etika Barat. Kedua, agama dan etika. Ketiga, isu hak asasi manusia. Keempat, kolonialisme dan imperialisme, refleksi kelam. Yang keenam, isu multiculturalisme. Sekian, terima kasih. Saya ingin menerangkan 4 kaedah kajian yang kami gunakan, iaitu dokumentasi, soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Untuk kaedah dokumentasi digunakan dengan cara mengambil bahan penting dan dimuatkan dalam satu penulisan kajian. Sumber diambil daripada buku dan mengandungi beberapa perkara yang penting seperti rujukan nota, kutipan dan bibliografi bagi menghargai hasil kerja pengarang lain. Untuk kaedah soal sidik, kami mengemukakan satu set soalan dalam bentuk penulisan dan ia mengandungi beberapa bentuk soalan yang khusus untuk mengumpul maklumat kajian bagi tujuan analisa yang dapat menjawab persoalan kajian kami. Soalan juga akan diberikan dalam bentuk Google Form. Untuk kaedah temu bual, digunakan secara lisan di mana responden akan diberikan beberapa soalan berkaitan ucapan yang berunsurkan kebencian lalu direkodkan secara bertulis. Untuk kaedah pemerhatian pula, ia digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan di mana ia berpandukan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adif. Saya akan membentangkan bahagian A, iaitu data demografi responden. Untuk soalan yang pertama ialah pernahkah responden mengalami ucapan kebencian? Berdasarkan data yang dikumpul, 90% daripada responden pernah mengalami ucapan kebencian. Soalan seterusnya iaitu apakah bentuk ucapan kebencian yang pernah mereka hadapi? Berdasarkan data yang dikumpul, 50% responden mengalami ucapan kebencian dalam bentuk ejekan fizikal tubuh badan ataupun body shaming.
dan diikuti dengan 40% iaitu diskriminasi bangsa atau etnik, dan diikuti pula dengan 36.7% dari segi diskriminasi agama, dan diikuti pula dengan 30% berasaskan jantina dan 23.3% diskriminasi warna kulit, dan diikuti lagi 10% fahaman politik, dan akhir sekali 6.7% diskriminasi orientasi seks. Soalan seterusnya iaitu, adakah menghadapi ucapan kebencian menjejaskan kesejahteraan emosi responden? Berdasarkan data yang dikumpul, 56.7% mengatakan ya, manakala 3.3% mengatakan tidak, dan 6.7% tidak pasti. Soalan yang seterusnya, pernahkah mereka melaporkan ucapan kebencian yang mereka hadapi? Berdasarkan data yang dikumpul, 73.3% responden memilih untuk tidak melaporkan ucapan kebencian yang mereka hadapi, manakala 20% pula memilih untuk melaporkannya. Bahagian B, pemahaman etika dan peradaban Barat dan Eropah. Dalam bar chart berikut dapat dilihat perbandingan dan pendapat antara 5 skala. Skala tertinggi iaitu 13 orang responden bersetuju dan 8 responden sangat bersetuju dengan pemahaman bahawa peradaban merujuk kepada kemajuan sosial, budaya dan politik suatu masyarakat. Manakala 6 responden sederhana setuju serta 2 responden lagi pada skala yang sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap prinsip bahagian ini. Seterusnya, soalan kedua, kami mendapati bahawa 8 responden sangat bersetuju manakala 10 responden bersetuju terhadap senarai nama ahli falsafah semasa Eropah terbentuk. Selain itu, 6 responden sederhana setuju serta 4 lagi responden pada skala tidak setuju dengan senarai nama ahli falsafah yang terkenal itu. Soalan yang ketiga daripada bahagian ini, kami mendapati bahawa seramai 10 responden bersetuju dan 7 responden sangat bersetuju terhadap agama Kristian berperanan dalam membentuk nilai moral di Eropah. Selain itu, 8 responden sederhana setuju serta 1 responden lagi pada skala tidak setuju dan 2 responden berskala sangat tidak setuju terhadap pengaruh Kristian itu. Seterusnya, soalan yang terakhir pada bahagian ini, kami mendapati bahawa 7 responden sangat bersetuju dan 12 responden bersetuju terhadap zaman-zaman penting dalam sejarah Eropah. Selain itu, 8 responden sederhana setuju serta 1 responden lagi pada skala yang tidak setuju. Bahagian C, agama dan etika dalam bahasan berikut. Menurut soalan yang pertama pada bahagian ini, dapat dilihat perbandingan pendapat antara 5 skala. Pendapatan yang diperolehi purata sama jumlah iaitu 10 responden yang bersetuju dan sederhana setuju. 6 responden pula sangat bersetuju dengan pernyataan Kristian mempengaruhi asas dan nilai moral individu maupun seseorang. Manakala 1 responden tidak setuju serta 2 responden lagi pada skala yang sangat tidak setuju. Seterusnya, soalan yang kedua pada bahagian ini. Menurut bar chart, mencapai pendapat tertinggi purata sama jumlah iaitu 10 responden yang bersetuju dan sederhana setuju. 7 responden pula sangat bersetuju dengan pernyataan etika di Eropah mencerminkan pluralisme agama dengan kemunculan pelbagai pandangan moral. Manakala 2 responden pada skala tidak setuju. Assalamualaikum. Seterusnya bagi respon pada bahagian D, etika dan peradaban Barat dan Eropah dari segi isu hak asasi manusia. Berdasarkan 2 soalan mengenai etika dan peradaban Barat dan Eropah dari segi isu-isu hak asasi manusia. Berdasarkan soalan 1, menunjukkan responden setuju bahawa etika Barat dan Eropah mencerminkan pendekatan yang secara umumnya menyokong hak asasi manusia. Kedua, menekankan hak individu, kesaksamaan dan maruah manusia sebagai prinsip asas. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Eropah dan Barat berteraskan nilai etika dengan hak asasi manusia yang menjadi asas utama bagi mereka. Walau bagaimanapun, terdapat bersamaan dalam nilai etika ini, terdapat juga fahaman yang berbeza dalam pemahaman nilai-nilai ini di kalangan negara dan kumpulan yang berbeza di Barat dan Eropah.
Ini yang mewujudkan isu-isu hak asasi manusia seperti mana yang kita lihat sekarang. Seterusnya, berdasarkan soalan 2 pula, menunjukkan responden setuju walaupun terdapat persamaan dalam nilai dan prinsip hak asasi manusia, perbezaan budaya dan sejarah Barat dan Eropah boleh mewujudkan perbezaan dalam menekankan atau mengendalikan isu hak asasi manusia yang tertentu, seperti kita lihat di masa kini yang telah berlaku akibat pengaruh etika dan peradaban Barat dan Eropah. Perbezaan ini mencerminkan kerumitan dan kontekstual perjalanan penguasaan hak asasi manusia di pelbagai negara. Walaupun nilai asas itu difahami secara kolektif, takdiran dan penekanan khusus bergantung pada faktor kontekstual dan sejarah tempatan yang membezakan satu wilayah dengan wilayah yang lain, yang mempengaruhi etika dan peradaban dunia. Inilah yang menjadikan perbezaan bagi peradaban dan etika tersebut. Berdasarkan responden bagi bahagian B. Sekian, terima kasih. Nama saya Zafar Helmi. Untuk bahagian E pula, refleksi atas sejarah kelam mengenai etika dan peradaban Barat serta Eropah. Dalam bacaan berikut dapat dilihat perbandingan pendapatan antara 5 skala mencapai pendapatan tertinggi, iaitu 13 responden bersetuju dan 6 responden sangat bersetuju dengan pernyataan imperialisme dan kolonialisme, mewujudkan pandangan paternalistik terhadap rakyat yang dijajah. Manakala 7 responden sederhana setuju serta 3 sangat tidak setuju untuk pernyataan ini. Sebanyak 9 responden sangat bersetuju, manakala 10 responden bersetuju dan 8 responden sederhana setuju tentang pembunuhan dan dasar diskriminasi oleh Nazi, menimbulkan soalan serius tentang nilai etika dan ketamudan di Eropah. Selain itu, 2 responden lagi pada skala sangat tidak setuju terhadap pernyataan itu. Purata sama rata seramai 9 responden sangat bersetuju dan sederhana setuju terhadap sejarah perkauman dan diskriminasi mewujudkan ketidaksamaan sistematik dalam masalah hak asasi manusia. Selain itu, 1 responden pada skala tidak setuju dan 1 responden berskala sangat tidak setuju terhadap sejarah perkauman dan diskriminasi. Bahagian F, etika dan peradaban Barat dan Eropah, kolonialisme dan imperialisme. Dalam bacaan berikut dapat dilihat perbandingan pendapatan antara 5 skala. Mencapai pendapatan tertinggi, iaitu sebanyak 13 responden bersetuju dan 8 responden sangat bersetuju dengan pernyataan etika dan tamadun Barat mempengaruhi penjajahan dan imperialisme. Manakala 6 responden sederhana setuju serta 2 responden lagi pada tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan ini. Sebanyak 7 responden sangat bersetuju dan 8 responden bersetuju serta 9 responden sederhana setuju terhadap amalan kolonialisme dibenarkan dengan alasan membawa tamadun dan nilai moral ke kawasan yang dianggap terbelakang. Selain itu, 1 responden lagi pada skala tidak setuju dan 3 responden berskala sangat tidak setuju terhadap pernyataan itu. Bahagian G, etika dan peradaban Barat dan Eropah dari segi isu multiculturalism. Dalam bacaan berikut dapat dilihat perbandingan antara 5 skala. Mencapai pendapatan tertinggi, iaitu sebanyak 14 responden bersetuju dan 4 responden sangat bersetuju dengan isu etika Barat dan Eropah beri sumbangan positif pada masyarakat. Manakala 6 responden sederhana setuju serta 4 responden pada tidak setuju dan 1 responden di skala sangat tidak setuju terhadap perkara ini. Sebanyak 10 responden sangat bersetuju, 7 responden bersetuju dan 9 responden sederhana setuju terhadap konflik nilai boleh timbul mengenai pandangan tentang hak asasi manusia dalam masyarakat. Selain itu, 1 responden lagi pada skala tidak setuju dan 2 responden berskala sangat tidak setuju terhadap pernyataan itu. Kesimpulannya, etika dan peradaban Barat Eropah perkembangan signifikan dari segi ilmu pengetahuan, seni dan sistem politik. Namun, kajian juga menunjukkan bahawa isu-isu seperti imperialisme, kolonialisme dan perbezaan status sosial yang menjadi tantangan sejarah peradaban ini mencerminkan kerumitan perjalanan manusia dalam mencapai kemajuan di samping menghadapi konflik dan ketidakadilan.
Ini menunjukkan bahawa etika dan peradaban Barat dan Eropah mempunyai pengaruh yang besar kepada peradaban dunia, tidak terkecuali negara kita, Malaysia. Penting untuk difahami bahawa etika positif mereka juga sekaligus mengkritisi aspek yang memunculkan isu-isu etika dan sosial.